mereka minum arak? Contoh. Kenapa mereka minum arak? Dan mereka namakan arak tersebut sebagai karam. Karam ni maksudnya kemuliaan. Kenapa mereka namakan arak sebagai kemuliaan? Dan kenapa orang Arab kuat minum arak? Di sini disebut, Mubarak Furi dia kata apa? Dia kata orang Arab sebenarnya kuat minum arak supaya akhirnya mereka jadi lupa, mereka mabuk, mereka lupa, dan apabila mereka lupa, mereka akan sedekahkan harta mereka dengan begitu banyak. Jadi tujuan mereka memabukkan diri adalah untuk menyedekahkan harta. Oleh kerana itulah kan apabila mereka mabuk dan mereka menyedekahkan harta, mereka namakan arak yang memabukkan mereka itu sebagai karam. Karam ni maksud dia mulia. Kalau kita baca syair-syair Arab, dia akan namakan arak itu sebagai karam. Karam ni maksud mulia. Macam kita dah nama Abdul Karim kan. Abdul Karim, Karim tu maksud dia mulia. Dan kenapa dinamakan mulia? Sebab apa? Sebab dia kata arak ini adalah merupakan sesuatu yang mulia. Kerana apabila seorang minum arak, dia mabuk, dan apabila dia mabuk, dia lepaskan harta dia begitu saja kepada orang-orang miskin dan seumpamanya tanpa rasa sayang. Dan dia dengan sengaja memabukkan diri, yang disebut oleh Mubarak Furi begitu. Dengan sengaja memabukkan diri supaya dia boleh infakkan harta dia. Dan oleh kerana itulah maka arak itu disebut sebagai karam. Kemudian begitu juga apa tu anggur. Anggur itu pun yang merupakan bahan asasi kepada arak, itu pun dipanggil sebagai karam. Dan mabuk itu dipanggil sebagai bintul karam. Bintul karam maksudnya hasil daripada kemuliaan. Bintul ni perempuan lah, anak perempuan. Maksudnya hasil daripada kemuliaan itu dipanggil sebagai bintul karam, iaitu mabuk tu. Mabuk itu sendiri dipanggil sebagai hasil daripada suatu kemuliaan. Jadi ini contoh kan. Kemudian di antara bentuk macam mana dia orang cuba untuk aplikasikan sifat mulia dan juga sifat hormat dan juga sifat karam ni, antara lain adalah dengan cara mereka berjudi. Jadi memang budaya orang Arab, budaya dia adalah minum arak dan budaya dia juga adalah berjudi. Kenapa mereka berjudi? Mereka berjudi antara lain adalah supaya mereka apabila berjudi, siapa yang kalah mereka akan sedekahkan harta ni kepada orang miskin. Itu cara dia. Itu cara dia. Jadi Al-Mubarak Furi dia melihat di sebalik apa yang mereka lakukan, iaitu di sebalik daripada sifat suka minum arak dan di sebalik daripada sifat suka berjudi, dia melihat di sebalik daripada itu, iaitu kenapa mereka minum arak dan kenapa mereka berjudi. Dia sebenarnya hasil daripada satu sifat yang baik yang ada pada mereka, tetapi mereka tak tahu macam mana nak laksanakan sifat tersebut, ataupun mereka tak tahu macam mana nak aplikasikan sifat tersebut, iaitu sifat yang dipanggil sebagai sifat mulia tadi, iaitu mulia, memuliakan orang, suka membantu orang dan seumpamanya. Sebab sebenarnya semua sekalian, kalau sekiranya kita melihat dalam diri manusia, sebutlah apa sifat pun sebenarnya. Sebut apa sifat pun. Apa juga akhlak, apa juga tabiat, apa juga sifat yang ada pada manusia, sebenarnya semuanya boleh jadi baik dan semuanya boleh jadi buruk. Bergantung kepada macam mana cara kita salurkan. Contoh macam sifat marah. Sifat marah. Kita selalu kata marah itu sebagai satu yang buruk. Tetapi sebenarnya sifat marah, kalau sekiranya tidak ada pada manusia, maka tidak akan berlaku jihad, tidak akan berlaku orang mempertahankan keluarga dia, tidak akan berlaku orang mempertahankan nyawa dia, tidak akan berlaku orang mempertahankan apa pun. Jadi orang akan ditindas, orang akan dizalimi. Kenapa kita membela orang yang dizalimi? Apa yang menyebabkan kita membela dan membalas perbuatan zalim daripada seseorang? Kerana kita ada sifat marah. Orang yang tidak ada sifat marah, dia akan biarkan saja kezaliman yang berlaku. Dan dia akan biarkan saja diri dia dizalimi. Dia akan biarkan saja apa juga perkara ataupun apa juga penindasan yang berlaku kepada keluarga dia. Tetapi kenapa berlaku pembelaan, kenapa berlaku jihad, kenapa berlaku balas balik, kenapa berlaku mempertahankan keluarga? Semua itu berlaku disebabkan kerana ada sifat marah. Jadi sifat marah secara umum dia bukanlah sesuatu yang negatif. Dia boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Sebab itu, di antara sahabat yang hebat ni siapa dia? Di antara sahabat hebat adalah Umar bin Al-Khattab. Tetapi yang ketara pada Sayyidina Umar adalah sifat marah. Yang ketara pada Sayyidina Umar ni adalah sifat marah. Dan kemarahan Sayyidina Umar ni dia dengan mudah dia boleh meletus. Dia boleh meletus dengan mudah. Sebab itu bila kita tengok sebelum masuk Islam, sebelum daripada masuk Islam, apa yang menjadikan dia tiba-tiba masuk Islam? Puncanya kerana dia terlalu marah. Dia terlalu marah dengan Rasulullah SAW apabila dia mendengar bahawa saudara perempuannya masuk Islam.
Dia terlalu marah. Terlalu marah. Jadi maknanya dia dengan mudah, dan emosi dia dengan mudah boleh terusik. Tetapi bila dia masuk Islam, segala kemarahan itu, segala sifat marah itu digunakan betul-betul pada salur yang baik. Jadi begitu sifat marah. Sebab itu bila kita melihat Sayyidina Umar masuk Islam, kan kita dapati bahawa bukannya Islam makin lemah, tapi Islam makin kuat. Di antara punca kenapa Islam makin kuat, kerana sifat marah yang ada pada Sayyidina Umar tu menjadikan Islam tu kuat. Menjadikan Islam itu kuat. Tetapi digunakan sifat marah tu pada benda yang baik. Kan sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, kan bagaimana Rasulullah menyifatkan tabiat yang ada pada manusia ni, dia kata apa? Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faqahu. Yang baik di kalangan kamu di zaman jahiliyahnya, maka dialah yang akan jadi yang terbaik apabila dia Islam, dengan syarat satu saja, iaitu idza faqahu, apabila dia faham, apabila mereka ni faham. Dan an-nasu ma'adin disebut dalam hadis. An-nasu ma'adin, manusia ni seperti satu bahan galian. Satu bahan galian. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam idza faqahu. Yang terbaik di zaman jahiliyah, dialah juga yang akan jadi yang terbaik di zaman Islam idza faqahu, apabila mereka ini faham. Apabila mereka ini faham. Jadi Mubarakfuri dia melihat kualiti yang ada pada orang Arab, tetapi orang Arab di zaman jahiliyah dia menggunakan semua itu pada benda yang tak betul. Dia mulia, maknanya dia nak tolong orang, dia menghormati orang, dia suka membantu. Tetapi dia aplikasi, mana cara dia amalkan suatu benda yang tidak betul, untuk mengaplikasikan ataupun untuk merealisasikan sifat mulia itu, iaitu dengan cara minum arak, iaitu dengan cara berjudi. Kemudian di antara sifat yang ada lagi pada orang Arab adalah dia setia pada janji. Dia berpegang pada janji. Itu di antara kelebihan yang ada pada orang Arab di zaman jahiliyah tu. Walaupun dalam keadaan dia jahiliyah, dia setia pada janji. Sebab itu di antara budaya orang Arab, yang kita boleh tengok, walaupun setelah Nabi masuk Islam, dan mereka memusuhi Nabi dengan permusuhan sungguh-sungguh, tapi kita tengok satu yang ada pada satu kisah ketika mana mereka memboikot ataupun mengepung Rasulullah SAW dan Bani Hashim, Bani Muttalib berserta dengan orang Islam yang lain. Mereka tulis perjanjian itu di atas keping kertas, mereka gantung di dinding Kaabah. Di dinding Kaabah. Jadi mereka berjanji setia bahawa mereka akan tolak, maknanya boikot Nabi. La tunakihuhum, jangan sekali-kali kamu menikah dengan mereka. Jangan sekali-kali kamu menikahkan perempuan-perempuan kamu dengan mereka. Jangan beli barang daripada mereka, jangan jual barang kepada mereka, jangan buat apa pun. Jadi mereka ni dia tolak semua orang Islam, dia tolak Bani Hashim, Bani Muttalib ke satu kawasan, dan mereka kepung di situ. Dan mereka setia pada janji itu. Tidak ada seorang pun yang mengkhianati janji. Sehinggalah akhirnya perjanjian itu koyak dan jatuh. Dimakan oleh anak-anak binatang dan seumpamanya, koyak dan jatuh. Jadi pada masa itu secara otomatik mereka kata perjanjian itu telah tamat. Jadi bila telah tamat, orang Islam pun balik. Mana orang Islam balik bukan dengan rundingan dengan orang kafir Quraisy, tapi orang Islam balik semata-mata kerana perjanjian itu tamat. Cuba tengok macam mana cara dia berpegang kepada janji. Dia pegang sungguh. Dia pegang sungguh kepada berjanji. Jadi begitu juga contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW di awal Islam. Di awal Islam mereka ada satu sistem yang dipanggil sebagai sistem jiwar. Sistem jiwar ni maksud dia satu sistem di mana seseorang yang lemah, apabila dia bernaung kepada seorang yang kuat, selagi mana orang itu tak ada orang berani usik, maka tak ada siapa pun akan usik dia. Itu nama dia sistem jiwar. Sistem jiwar. Jadi sistem jiwar ni adalah merupakan satu macam lebih kurang kita kata satu akad, satu perjanjian di antara orang lemah dengan orang kuat, dan mereka hormati perjanjian tu. Jadi sebab itu sebahagian daripada orang Islam di awal Islam tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy. Kenapa mereka tidak diganggu? Kerana orang-orang ini, sebahagian daripada orang Islam ni, dia ada perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy yang kuat. Jadi perjanjian itu dihormati oleh semua orang. Jadi sebagaimana mereka tak kacau orang kafir Quraisy tu, dan maka mereka juga tidak kacau orang Islam yang ada perjanjian dengan orang kafir Quraisy yang kuat tersebut. Jadi dia berpegang kepada janji tersebut.
Kemudian begitu juga contoh macam Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini ahli keluarga Nabi. Tapi mereka ni bukan semuanya Islam. Sebahagian besar pada masa itu masih lagi belum Islam. Mereka berjanji setia bahawa mereka akan mempertahankan Nabi. Ini yang bukan Islam ni. Mana orang-orang bukan Islam daripada kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib keseluruhannya berjanji setia untuk mempertahankan Nabi dan mereka pertahankan. Mereka pertahankan sampai ke titisan darah yang terakhir. Mereka pertahankan dan tidak ada seorang pun yang khianat. Kecuali seorang saja yang tak mahu ikut janji setia tu, iaitu Abu Lahab. Tapi yang lain tu semua. Semua tu berjanji setia untuk mempertahankan Nabi sehingga ke titisan darah yang terakhir. Jadi kalau sekiranya kita tengok bila Nabi diusir, mereka pun terusir sekali. Mereka begitu. Jadi maknanya cukup kuat dalam berpegang kepada janji. Itu satu sifat yang ada pada orang Arab. Kemudian satu lagi sifat lain yang ada pada orang Arab yang dipilih oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai tempat pertama berlakunya dakwah Rasulullah adalah sifat mulia, ataupun sifat rasa izzah, rasa kemuliaan diri sendiri. Kemudian perasaan bahawa mereka ni tidak boleh dihina. Mereka tidak menerima penghinaan. Mereka tidak menerima penghinaan. Jadi sebab itu, apabila berlaku sebarang penghinaan, walaupun kecil, maka pada masa itu akan berlakulah perang. Kalah tak apa. Kalah pun tak apa, tak ada masalah. Tapi hidup hina, mereka tidak akan hidup sebagai seorang yang hina. Ini sifat yang ada pada orang Arab. Kalau sekiranya kita tengok sekarang pun sebenarnya, sebahagian daripada sifat ni masih ada. Contohnya kalau sekiranya kita pergi dekat Mesir, sebahagian daripada Arab Mesir ni, Arab-Arab yang Badui yang duduk dekat jauh-jauh ni, kabilah-kabilah ni, apabila contohnya macam kalau sekiranya ada seorang anak perempuan, anak perempuan yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak senonoh dengan seorang lelaki, apa yang mereka buat? Mereka tangkap anak dia tu, dia boleh bunuh. Dia boleh gantung dan bunuh. Selepas dia gantung dan bunuh, kemudian mereka satu keluarga pergi serah diri kepada polis. Tak ada masalah. Dia hukumlah apa pun dia tak kisah. Tetapi ada seorang anak perempuan yang melakukan perkara yang mencemarkan keluarga, dia orang tak boleh terima. Dia orang tak boleh terima. Kalau sekiranya kita baca kalau dekat Mesir ni, masa saya duduk sana dulu, setiap hari Selasa ni dalam surat khabar ni, setiap hari Selasa dia akan paparkan dalam satu muka surat lebih kurang cerita-cerita ganjil kes-kes masyarakat yang berlaku. Jadi kalau kita baca tu memang macam-macam cerita pelik. Macam-macam cerita pelik, tapi dia standard. Contohnya macam ada seorang suami yang tidak tahu jaga keluarga, tidak pandai untuk jaga keluarga, kuat minum arak, kuat berjudi. Apa mereka buat? Mereka adik-beradik dan juga dengan mak dia sekali berkumpul, tunggu ayah dia balik. Bila ayah balik, sampai je dekat rumah, digantung. Mati ayah dia. Kemudian dia letakkan petrol, dibakar. Selepas daripada itu, apa dia orang buat? Masing-masing, ramai-ramai pergi balik polis, serah diri. Dia tak kisah lepas tu. Tapi memiliki seorang ayah macam tu, dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia tak boleh dihina. Dia tak boleh menerima penghinaan. Dia tak boleh menerima penghinaan. Dia tak boleh. Jadi sebab itu orang Arab, kalau sekiranya kita melihat itu, kenapa orang Arab bergaduh dulu bergaduh dengan sebab yang kecil. Bergaduh dengan sebab kecil itu tak bagus. Tetapi punca daripada itu, hasilnya sebenarnya adalah daripada satu sifat, iaitu mereka tidak boleh menerima penghinaan. Jadi sifat itu bagus, tetapi digunakan pada benda yang tidak bagus. Ada setengah kaum dia tak kisah dihina. Ada orang kata kaum tu bodoh, malas apa semua, dia tak kisah pun. Tapi orang Arab di zaman jahiliah dia tak boleh. Dia tidak boleh berlaku penghinaan kepada mereka. Sebab itu mereka sanggup mengorbankan apa sahaja untuk itu. Kemudian di antara sifat yang ada lagi pada mereka adalah apabila mereka berazam, maka mereka akan teruskan azam tersebut dan dia tak akan gostan. Dia tidak akan gostan. Sebab itu contoh bila kita tengok orang Arab ketika mana dia memusuhi Rasulullah, bila dia memusuhi Rasulullah sampai kepada peringkat akhirnya dia kata dia nak bunuh, memang dia tak gostan. Dia tidak gostan. Bila dia kata dia akan bunuh, wa idzam kuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika mana mereka berkumpul dan berbincang sama ada nak bunuh ataupun nak penjarakan ataupun nak halau, dan mereka merancang dan Allah juga merancang. Allah lah sebaik-baik perancang.
Dan bila salah satu daripada 3 pilihan tu mereka pilih iaitu bunuh, mereka tak ghostan. Mereka tidak lagi ghostan. Dia terus. Dan selepas daripada Nabi berjaya kan pergi daripada Mekah ke Madinah kan, pergi daripada Mekah ke Madinah, apa lagi mereka buat? Mereka pergi pula untuk perang Badar. Jadi mereka pergi perang Badar, tak ghostan juga. Mereka tak ghostan juga. Dan dalam perang Badar, kan, dalam perang Badar yang dihantar ni bukan orang biasa, tapi panglima dia. Kan Nabi sebut dalam hadis, dia kata akbadukab abri, dia kata sebagai apa? Orang kata apa? Ulam jantung ataupun pemuka-pemuka utama. Kan kafir Quraisy semua ada dekat situ. Dalam perang Badar. Mereka tak ghostan. Mereka tak ghostan. Kalah dalam perang Badar, mereka pergi pula perang Uhud. Tak ghostan juga. Kalah perang Uhud, mereka pergi pada perang Khandaq. Dia tak ghostan. Sebab apa? Sebab bila mereka dah berazam, mereka akan teruskan. Dan sifat itu juga ada pada orang Islam pada masa itu. Jadi sebab itu orang Arab ni kan, kalau sekiranya dia dapat gunakan sifat itu pada benda yang baik, dia akan jadi baik. Kalau sekiranya digunakan benda ni pada benda tak baik, dia akan jadi benda-benda yang buruk. Jadi sifat yang terakhir yang saya sebutkan tadi iaitu as-sazajah al-badawiyah. Iaitu sifat sebagai satu kaum yang hidup dalam keadaan yang simple. Basatah maksudnya basic. Dia terlalu simple. Jadi dia tidak complicated. Dia tidak terdedah kepada apa juga unsur-unsur ketamadunan ataupun unsur-unsur kemajuan yang melampau. Tidak seperti Rom, tidak seperti Parsi. Tidak seperti Rom dan juga tidak seperti Parsi. Jadi ini menjadikan jiwa mereka lebih halus. Jiwa mereka lebih jujur. Mereka lebih amanah. Mereka lebih lurus. Dan kalau kita nak bandingkan contoh orang sekarang, orang Pekan. Orang yang dah duduk dekat kota raya yang terlalu banyak kemajuan dan seumpamanya dengan alat itu alat ini, perhubungan di antara manusia yang tidak berlaku dengan baik, dan dibandingkan dengan orang dulu 60-an, 50-an, siapakah yang lebih mudah untuk kita percayai? Siapakah yang lebih lurus? Siapakah yang lebih mudah untuk kita runding? Sudah tentulah orang-orang kampung yang basic, yang hidup dalam keadaan yang simple, yang mereka tidak dicemari dengan pelbagai pemikiran-pemikiran luar. Jadi yang ini dia tak ada masuk pemikiran-pemikiran luar. Dia tak masuk pemikiran-pemikiran luar. Jadi mereka masih fresh. Dibandingkan contoh macam Parsi dan juga Rom. Parsi dan Rom dia ada macam-macam falsafah masuk. Tapi Arab dia tak masuk falsafah-falsafah. Falsafah-falsafah yang pelik-pelik berkenaan tentang dunia, berkenaan tentang alam, berkenaan tentang kewujudan, berkenaan tentang ketuhanan, tak masuk dalam kepala orang Arab. Tetapi contoh katakanlah kita kata Rom, contoh Eropah, tambah ada Yunan, falsafah ni. Kalau kita kaji falsafah ni, kita pun takkan faham. Takkan faham falsafah Yunan. Dan takkan faham falsafah Rom. Dengan berbelit ni dan seumpamanya. Dan begitulah cara fikir mereka. Begitulah cara fikir mereka. Jadi contoh macam orang perempuan, ada jiwa ataupun tak ada jiwa, ada nyawa ataupun tidak ada nyawa. Apakah hakikat perempuan? Jadi itu sebenarnya dilatari oleh satu falsafah dalam pemikiran orang Rom, yang akhirnya mereka meletakkan orang perempuan tu disifatkan sebagai satu makhluk yang tidak ada nyawa, tidak ada jiwa, dan lebih hina daripada binatang. Dan mereka bincang semua tu dari sudut falsafahnya. Jadi pemikiran itu masuk. Jadi contoh kalau sekiranya kita pergi dekat Parsi pun, kalau kita pergi ke sejarah Parsi pun begitu juga. Kan pemikiran dia terlalu kompleks. Cara fikir dia terlalu kompleks disebabkan oleh kerana banyaknya unsur-unsur dan unsur-unsur falsafah yang masuk ke dalam mereka. Tetapi orang Arab dia tak macam tu. Orang Arab ni tidak begitu. Sebab itu contoh macam katakanlah isu ketuhanan contoh. Orang Arab simple. Orang Arab sebenarnya masih beriman kepada Allah SWT. Cuma kerana simple yang cara fikir dia, kan dia kata Allah itu Tuhan, kita lantik beberapa berhala ni sebagai satu perantaraan. Ma nuqarribuhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kan kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maknanya mereka beriman kepada Allah, kan, tapi di masa yang sama mereka ambil berhala di atas pemikiran yang simple, kan mereka kata berhala ini akan menyampaikan mereka kepada Allah. Tetapi kalau sekiranya di Rom, kita tengok falsafah pemikiran Rom dalam masalah ketuhanan contoh. Akidah Trinity dia bukan satu akidah baru, dia akidah lama dah.
Maknanya ketika mana Nabi datang, orang Kristian di Rom tu sudah pun berpegang kepada bahawa Tuhan ada tiga. Tapi kita boleh faham tak falsafah dia? Mana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan itu, ada Roh Kudus, kan? Ada Holy Spirit, ada itu, ada ini dan seumpamanya. Ada tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kita boleh faham, kita boleh faham. Jadi falsafah itu cukup mudah, cukup susah untuk difahami. Tetapi orang Arab dia tak masuk semua itu. Dia berfikir dengan simple saja. Kalau sekiranya dia marah, dia perang. Kalau sekiranya dia suka, dia buat perdamaian. Jadi kalau dia nak apa, dia buat saja. Itu dia mudah. Jadi orang Arab yang mudah ini kan akhirnya sifat itu menjadikan mereka ni cukup bersedia untuk menerima risalah. Cukup bersedia untuk menerima risalah dibandingkan dengan orang yang berada di bawah tamadun Rom, dibandingkan dengan orang yang berada di bawah tamadun Parsi, dibandingkan dengan orang yang berada di bawah tamadun Hindu India, dibandingkan dengan orang yang berada di bawah tamadun Cina. Jadi orang Arab ni lebih mudah untuk dibentuk. Lebih mudah untuk dibentuk. Dan inilah yang menjadikan, kalau berdasarkan kepada pandangan Al-Mubarakfuri, dia kata sebenarnya inilah yang menjadikan Allah SWT memilih orang Arab. Memilih orang Arab kan untuk dijadikan sebagai kumpulan pertama yang akan membawa dakwah Islam ini di zaman Rasulullah SAW. Di samping ada satu lagi faktor lain yang menyebabkan orang Arab ini dipilih, iaitulah faktor geografi. Kedudukan dia. Kedudukannya. Kalau sekiranya kita pecahkan dunia kepada barat dan timur, Arab Saudi ini duduk di mana? Adakah duduk di barat ataupun duduk di timur? Dia duduk memang betul-betul dekat tengah-tengah. Dan kalau sekiranya kita melihat sejarah dunia, tanah Arab ni, tanah Arab sebenarnya, siapa yang kuasai Quds, maka dialah yang akan kuasai dunia. Dari dulu lagi begitu. Dari dulu lagi. Kalau sekiranya kita melihat sejarah para rasul, contoh, kemudian kita melihat kebangkitan tamadun Yunan, kemudian kita tengok kebangkitan Rom, kebangkitan Kristian, kemudian bila masuk zaman Islam. Jadi yang sentiasa menjadi rebutan adalah kawasan tengah ni. Kawasan tengah ni. Dan mereka menjadikan petandanya ataupun ukurannya pada masa itu adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Contoh ketika mana tamadun Rom berkuasa, menguasai dunia. Baitul Maqdis duduk dekat tangan siapa? Baitul Maqdis duduk dekat tamadun Rom. Dikuasai oleh orang-orang Kristian selama lebih kurang 10 kurun. Selama lebih kurang 10 kurun. Kalau sekiranya kita melihat sejarah sebelum itu pun, sejarah sebelum itu, kalau sekiranya kita melihat di zaman penguasaan Bani Israel, mana pimpinan-pimpinan Bani Israel, selepas daripada zaman Nabi-Nabi, mana Nabi memimpin Bani Israel, selepas itu raja-raja memimpin Bani Israel. Pada masa itu, Baitul Maqdis duduk dekat mana? Duduk dekat diorang juga. Duduk dekat mereka. Kemudian bila naik Islam, di antara kemuncak, di antara peristiwa kemuncak yang menjadikan Islam ni melonjak naik menjadi satu tamadun adalah apabila Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya membuka Baitul Maqdis. Jadi bila buka Baitul Maqdis, dia buka satu lembaran baru dalam sejarah Islam. Di mana bila buka Baitul Maqdis, maka secara rasmi jatuhlah ibu negara Rom. Ibu negara Rom ada 3. Satu kota Vatikan, kemudian yang kedua Konstantinopel zaman Nabi lah ni. Kemudian yang ketiga iaitulah Baitul Maqdis. Jadi yang paling timur, ibu negara Rom, pusat kepada tamadun Rom yang paling timur ni Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dia jatuh. Dan bila jatuh, bermulalah kebangkitan Islam. Selepas itulah jatuhnya Parsi, kemudian berlaku pembukaan yang begitu besar, sampailah masuk zaman Bani Umayyah apa semua tu dah masuk sampai ke sebelah Eropah. Dan dakwah Islam dah sampai ke China apa semua pada masa itu. Dan kemudian bila kita tengok barat naik, selepas daripada Osmaniyah, barat naik, di antara yang menjadi rebutan juga adalah Baitul Maqdis. Yang menjadi rebutan juga adalah Baitul Maqdis. Jadi kawasan tengah ini dia sentiasa menjadi rebutan dan seolah-olah menjadi penentu. Bahkan sampai sekarang pun, kalau sekiranya kita melihat orang membaca kestabilan dunia ataupun apa akan berlaku kepada dunia, orang akan baca berdasarkan kepada apa yang akan berlaku di Timur Tengah. Arab Spring berlaku di Timur Tengah sahaja, tetapi kesannya kepada seluruh dunia kita boleh tengok. Kesan itu kepada seluruh dunia kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia adalah merupakan satu kawasan yang memang cukup berpengaruh. Dia mempengaruhi timur, dia mempengaruhi barat. Jadi kedudukan orang Arab itu sebenarnya adalah satu kedudukan yang cukup strategik.
Dia duduk di tengah-tengah. Di atasnya itu tamadun, kan, tamadun Rom dan Parsi pecah dua. Di sebelah baratnya itu tamadun Rom, di sebelah timur itu tamadun Parsi. Dan apabila dia dapat kembangkan Islam, dia berjaya kembangkan kedua-duanya sekali. Dan dia memang satu kedudukan yang cukup strategis. Jadi di sini, bila kita baca tulisan Al-Mubarakfuri, dia menjawab beberapa persoalan yang selalu diutarakan oleh sebahagian pengkaji. Sebab sebahagian mengatakan bahawa kenapa dipilih orang Arab untuk menjadi tempat pertama dakwah Rasulullah SAW kerana terlalu jahiliahnya mereka. Itu sebenarnya tidak betul. Sebab Rom dan Parsi lebih teruk lagi sebenarnya daripada orang Arab. Dan dari segi jahiliahnya. Tetapi punca kenapa mereka itu dipilih antara lain adalah disebabkan oleh kerana mereka ni memang mempunyai kesediaan. Mempunyai kesediaan jiwa, mempunyai kesediaan sifat untuk menjadi bangsa yang boleh bawa dakwah. Sebab apa? Sebab terkandung dalam diri mereka itu sifat kemuliaan. Terkandung dalam diri mereka itu sifat berani. Terkandung dalam jiwa mereka itu sifat setia. Terkadang dalam jiwa mereka itu sifat keazaman yang tinggi. Dan kemudian mudah. Dia tak fikir panjang, tidak complicated. Jadi ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang memang memungkinkan untuk dibawa dakwah. Tetapi, sebagaimana kita sebutkan tadi, segala sifat yang Allah bagi kepada manusia, sebenarnya, kan kalau sekiranya digunakan pada benda baik, benda baik. Kalau sekiranya digunakan pada benda buruk, dia akan jadi buruk. Arab Jahiliyah menggunakan segala sifat ini sebelum daripada datangnya Islam kepada benda-benda buruk. Kepada benda-benda yang buruk. Dia suka menolong orang. Jadi cara dia menolong orang, mana sifat dalam dia suka tolong orang. Tapi dia gunakan apa untuk tolong orang? Dia gunakan arak, dia gunakan judi. Jadi dengan arak dan judi, dia tolong orang dengan arak dan judi. Hasil daripada arak dan judi itu dia tolong orang. Tapi puncanya sebenarnya daripada sifat baik yang ada pada dia. Dia berperang. Berperang itu tak bagus. Bergaduh dengan sebab-sebab yang kecil itu tak bagus. Tapi apa punca dia? Puncanya sebab kerana mereka tidak boleh menerima penghinaan. Jadi bila mereka merasa mereka terhina, maka mereka akan perangi. Dan mereka sanggup berbunuh dan seumpamanya. Semata-mata kerana mereka tidak boleh terhina. Sifat tidak boleh terhina ni satu sifat mulia. Tetapi oleh kerana mereka tak faham Islam, mereka gunakan pada tempat-tempat yang tidak bagus. Mereka gunakan pada tempat-tempat yang tidak bagus. Jadi contoh macam setia kepada janji. Setia kepada janji. Mereka setia kepada janji. Tapi kerana mereka tak faham Islam, kesetiaan janji itu mereka gunakan pada tempat-tempat yang tidak bagus. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, "An-nasu ma'adin", manusia ini adalah merupakan bahan-bahan galian. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di kalangan mereka di zaman jahiliyah, maka apabila mereka masuk Islam, mereka juga akan jadi yang terbaik. Maknanya hero zaman jahiliyah itu, kalau dia masuk Islam, dia juga akan jadi hero di zaman Islam. Syarat dia satu saja, idza faquhu, iaitu hendaklah dia faham Islam. Hendaklah dia faham Islam. Jadi perubahan yang berlaku kepada orang Arab dan sebenarnya adalah kefahaman dia terhadap Islam. Bila dia faham, dia boleh gunakan segala sifat itu pada benda yang baik. Macam Sayyidina Umar dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Contoh, siapa yang membuka empire Bani Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa ayah Muawiyah bin Abi Sufyan? Abu Sufyan. Siapa yang memusuhi Nabi sampai kepada pembukaan Mekah? Maknanya daripada awal Nabi menjadi Nabi, terus sampai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, apa semua ni, terus sampai pembukaan Mekah. Siapa yang menjadi kepala memusuhi Nabi? Bukan Abu Lahab. Abu Lahab apa semua ni mati awal. Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni adalah merupakan di antara contoh tokoh jahiliyah yang cukup dahsyat. Kan makna dengan keazamannya, dengan apa? Segala sifat yang orang kata sifat peribadi yang kuat ni ada pada Abu Sufyan. Tetapi sepanjang dia tak faham Islam, dia gunakan segala sifat itu untuk memusuhi Nabi. Mana keazaman yang kuat, kesetiaan kepada janji, bersungguh, berani mati, diplomasi yang tinggi juga ada pada Abu Sufyan. Kan ketika mana berlaku pelanggaran perjanjian selepas daripada perjanjian Hudaybiyah, siapa yang pergi mencemarkan muka ni kan untuk minta maaf kepada Nabi yang mewakili kafir Quraisy? Abu Sufyan. Jadi maknanya kita tengok Abu Sufyan ni adalah merupakan seorang yang cekal, kuat, tabah, kepimpinan yang bagus, kan, kemudian diplomasi yang tinggi, kan, ada skill memimpin dan seumpamanya. Tapi oleh kerana dia tak faham Islam,
dia gunakan semua sifat itu untuk memusuhi Nabi. Tapi apabila dia masuk Islam selepas daripada pembukaan Mekah, kan, dia gunakan semua sifat itu untuk kepentingan Islam. Dan dia bersungguh. Sehingga akhirnya, kan, ketika mana dalam perang Hunain. Perang Hunain ni selepas daripada pembukaan Mekah. Dalam perang Hunain tu, orang-orang yang baru masuk Islam cabut habis. Kecuali Abu Sufyan. Dia tak cabut. Bila dia faham Islam, dia bersungguh dan dia mempertahankan. Dan kemudian ketika mana dia nak meninggal, mana dia Islam sempat sekejap je. Ketika mana dia nak meninggal, anak-anak dia kumpul kat keliling dia dan menangis. Dia kata jangan menangis. Jangan menangis. Kerana apa? Kerana dia kata selepas daripada aku masuk Islam, aku tidak pernah melakukan dosa walaupun sekali. Jadi cuba tengok, kan, skill ataupun mutu, kan, mutu kualiti manusia yang ada pada Abu Sufyan. Tetapi zaman jahiliyah digunakan seluruh tu untuk memusuhi Nabi. Tapi bila dia faham Islam, kan, dengan confident, ketika mana anak dia keliling dia kata jangan menangis kerana aku selepas daripada masuk Islam, aku tidak pernah melakukan dosa walaupun sekali. Siapa yang ada confident diri yang tinggi macam tu? Siapa dia? Kan? Tapi Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pesan kepada anak dia apa dia? Dia kata kita adalah merupakan kaum yang lambat masuk Islam. Lepas tu Makkah ni berapa tahun je lagi sebelum Nabi mati, kan? Mana dia masuk ni dah hujung zaman Nabi. Jadi kita kata kita adalah kaum keluarga yang lambat masuk Islam. Jadi kita kena tebus. Dan bila dia kata kita kena tebus, anak dia Muawiyah ni memang bersungguh-sungguh menebus. Dan anak dia Muawiyah bin Sufyan bersungguh-sungguh menebus. Mereka ni semua lambat masuk Islam. Dan sebab itu Muawiyah bin Sufyan ketika mana dia masuk Islam, kan, ketika mana masuk Islam, dia memang melakukan banyak benda yang memajukan Islam. Di antaranya Muawiyah bin Sufyan ni apabila dia faham Islam, dia pergi berjumpa Sayyidina Umar. Dia cadang kepada Sayyidina Umar untuk tubuh satu armada perang tentera laut. Tentera laut. Arab tak biasa dengan laut, perang-perang laut dia tak biasa. Diminta, Sayyidina Umar tak berani pada masa itu. Sayyidina Umar tolak cadangan tu. Masuk zaman Sayyidina Osman, dia cadangkan kepada Sayyidina Osman, kan? Dia cadang kepada Sayyidina Osman untuk tubuh satu angkatan tentera laut. Kan? Sayyidina Osman setuju. Bila Sayyidina Osman setuju, berlakulah perang pertama di laut. Di mana Sayyidina Osman hantar pasukan perang yang dicadangkan oleh Muawiyah bin Sufyan ni. Negara yang dia serang pada masa itu yang dibuka adalah Pulau Cyprus. Kita kat Malaysia tak tahu sangat sejarah ni. Pulau Cyprus sekarang ni dulu dipanggil Kubrus. Pulau Cyprus adalah merupakan satu pulau yang dibuka di zaman Sayyidina Osman dan menjadi pulau Islam. Mana menjadi negara Islam sehingga dia bertahan selama 5 kurun.